Brisbane, Gold Coast kat Australia. Wah, okey. Jauh dah tu. Lepas tu kita pergi Bangkok, kita pergi Ho Chi Minh, Jakarta, Beijing, Shenzhen, Hong Kong. Yang paling latest tahun lepas lah. Saya mengikuti Smart City Conference di Barcelona bersama dengan Datuk Seri Menteri Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Encik Khairul. Okay. Nama saya Muhammad Ihsanuddin Beragali ataupun lebih dikenali dengan Tun Mamat sah. Kat Facebook pun Tun Mamat. Okay. Kini baru saja selesai tahun akhir bagi jurusan Sarjana Terjemah Maklumat, kuis. Sebelum ni saya juga adalah pelajar batch pertama Diploma Teknologi Maklumat Multimedia, iaitu pada tahun 1999 sampai 2001. Maknanya selepas hampir 20 tahun, saya masuk bilik kuis, ambil sarjana. Khidmat dengan penjawab awam negeri Selangor, lebih kurang 15 tahun di Majlis Perbandaran Subang Jaya ataupun MPSJ dalam kumpulan pengurusan dan proporsional ataupun PMP di Jabatan Terjemah Maklumat lah. Itu tugas saya sekarang lah. Mana saya sekarang ni ambil part time untuk buat sarjana. Sarjana Selangor dia memang mengharapkan ada apa ni kan, sama belajar kan, dia bagi percuma sikit kan. So master tu dah selesai lah? Itu pengenalan saya lah. Alhamdulillah baru saja selesai. Encik Khairul pun saya sebagai penyelia lah. Terima kasih, tahniah lah. Harap selesai lah. InsyaAllah. Cuma result saya dapat tengok lagi. Pegang jawatan pengurusan di MPSJ, betul? Ya betul. Kan. So antara tanggungjawab utama jadi pengurusan dalam bahagian teknologi maklumat ni apa? Boleh share sikit? Okey, saya merujuk kepada jabatan saya dulu lah. Apa jabatan saya buat? Pertama, kita perlu mengkaji. Kita mengurus, kita menyegara, kita membangun. Semua yang berkaitan IT. Itu yang sama, untuk saya tugas khas saya adalah inovasi. Saya akan buat kerja-kerja inovasi. Betul sekarang ni yang terbaru kita merujuk kepada Smart City. Smart City akan merujuk kepada Urban City dan semua benda lah. Saya juga terlibat dengan pengurusan, melibatkan pengurusan untuk pembangunan sistem. Betul perolehan perkekasan. Lepas tu kita mengkaji benda-benda yang baru. Itu sebab apa? Macam saya, macam saya kata tadi, saya arah lebih ke arah inovasi. That's why untuk sepanjang tempoh saya berkhidmat, baru kali saya menang untuk anugerah Universiti Negeri Selangor. Kita awam lah. Betul kalau untuk PBT, MPSJ pun pernah menang untuk anugerah Universiti PBT. Kalau pernah tengok, kalau kita tengok PBT sekarang ni penguasa pakai smartphone. Dulu kita tak pakai smartphone, kita pakai kertas. Tapi inovasi masih baru sekarang ke arah smartphone. Dulu kita pakai client base pada awal. Lepas tu kita ubah kepada web base. Sekarang kita dah pakai ke mobile. And future sekarang, kita target ke smart city, semua automatic dia pakai AI. Dia pakai visual. Itu yang kita tengah buat sekarang lah. Jadi untuk pengurusan dia ni, kita kena menasihat pengurusan atasan. Maknanya apa benda yang perlu buat. Contoh macam sekarang PKP. PKP ni pengurusan akan tanya, okey, kita nak kena pakai apa untuk visual? Kalau walaupun kita PKP, kita work from home, apa kita nak pakai? Mula-mula tu memanglah kita cadang pakai Zoom. Macam sekarang ni lah kita pakai Zoom. Tapi tiba-tiba bila keluarnya statement daripada US mengatakan Zoom ni tak selamat dan sebagainya, dan kita kena cari alternatif lain. Bukan kata pihak pengurusan ni tak mampu untuk beli yang berbayar, tapi untuk benda yang agak kejap ni, lebih-lebih kita cuba mengkaji benda-benda yang open source ke free yang melibatkan benda-benda ad hoc. That's why kita kata first pecadang kita pakai Zoom lah. Kedua kita pakai Webex. Tapi inilah urusan pengurusan. Maknanya dia untuk IT ni dia kena bagi nasihat. Kalau kita bagi nasihat tu salah, automatik nanti apa-apa berlaku, kita yang kena bertanggungjawab. Tapi untuk IT ni, yang paling best ni, kita ni macam ada kerja PBT ni, saya kerja PBT ni, bukan IT saja. Tapi kita juga buat kerja-kerja lain. Kita kena berdepan dengan public dengan rakyat. Kalau kata
kata kita dihubungi untuk pergi ke majlis, kita kena pergi. Kita kena datang sebagai pegawai majlis untuk hadir di majlis. Kalau kadang akan hadir untuk majlis berkatan, kita datang berkatan. Kita rasmikanlah berkatan tu. Itu beza dia. Kita bukan kerja IT sajalah. Dah level merasmi je apa? Itulah merasmikan katan orang. Okay. Itu yang kedua. Okay, so nampak macam sebelum ni mungkin terlibat dengan meeting kat Singapore, kat Barcelona. So nampak macam hectic travel walaupun Okay, pertama bila kita dalam pengurusan profesional ni, kita sebenarnya bukan terdorong lah, kita lebih peluang untuk melawat bandar-bandar smart city di dunia. Macam saya sendiri telah dipilih pertama Singapura tu memang biasa lah. Singapura tu dekat antara smart city yang orang kata agak hebat smart city. So saya juga pernah pergi Brisbane. Inovasi, betul kita tengok smart city. Tengok Brisbane. Brisbane tu kat mana? Saya pernah pergi Brisbane, Gold Coast kat Australia. Wah, okay. Jauh dah tu. Lepas tu kita pergi Bangkok, kita pergi Ho Chi Minh, Jakarta, Beijing, Shenzhen, Hong Kong. Yang paling latest tahun lepas lah. Saya mengikuti Smart City Conference di Barcelona bersama dengan Datuk Seri Menteri Besar. Saya kumpulan lah. Jadi kita pergi sana, kita ada conference bersama dengan Menteri Besar Incorporation, MBI, Air Selangor, dan semua kita berkonferens sana, kita ada booth dan kita terangkan inovasi-inovasi ataupun smart city initiative yang kita dah buat untuk public di Selangor. Jadi kita dari sana sebab benda ni dia anjuran start tahun pada bulan November. Tahun ni insyaAllah orang lain lah kot. So seronoknya pergi overseas melawat tempat orang tu apa dia punya main motivation dekat situ? Pertama kita melihat apa inisiatif yang mereka buat. Contohnya kalau sekarang teknologi sampah dia macam mana dia buat? Adakah sampah tu buang tepi tapi digunakan teknologi di dalam pembuangan sampah? Itu satu. Sudut IT, wifi dia macam mana, kelajuan dia, daripada sudut teknologi dia pakai untuk scan barcode dia. Bagaimana kita tengok. Isu dia paling best memang melawat tu best lah. Kerja tu best. Yang paling susah adalah macam mana laksanakan benda tu di MPSJ ataupun di Selangor. Contohnya smart parking. Smart parking di Malaysia ataupun di Malaysia lah sebenarnya kan, kita kata kan. Orang tak biasa lagi bayar parking ni pakai smartphone. Orang masih nak pakai tiket. Orang masih lagi nak pergi ke mesin. Tapi di belah barat, mereka benda tu dah biasa pakai. Online, tagging, sebagainya. Benda ni yang nak adapt benda ni bukan benda yang senang. Sebab dia benda yang paling penting adalah macam bagaimana nak memupuk masyarakat untuk menggunakan teknologi dalam kehidupan. Kita boleh bangunkan smart city. Kejap je lah ada duit. Senang. Tapi macam mana kita nak memupuk masyarakat tu. Itu yang kena tengok masyarakat sana macam mana orang buat. Orang nampak IT ni dia lebih kepada macam technologist ataupun orang kata nerd ataupun geek kan. So macam mana kita nak adapt daripada seorang yang nerd ataupun geek tu nak jadi level pengurusan yang kena uruskan ataupun nak kena manage, nak kena motivate orang-orang maksudnya di bawah penyeliaan kita. So macam mana tu, apa cabaran ataupun tips yang kita boleh bantu kepada pengurus-pengurus IT ni untuk motivate. Yang penting nak motivate orang-orang di bawah seliaan dia. Okey, benda saya nampak betul. IT ni orang tu memang nampak nerd, budak game. Orang kata budak game lah, main game je kan. Atau buat programming kerja kan. Itu yang kita di Majlis Pemulihan Suruhanjaya kita cuba ubah. Kita kena biasa diri untuk selesai ke depan. Kita kena selesai diri untuk beri syarahan. Juga adalah pengurusi jawatan kuasa pekerja di Majlis Pemulihan Suruhanjaya. Maknanya kita kena aktif. Sebab apa IT ni, kalau suruh buat programming memang kita buat programming je. Tapi dalam sudut pengurusan, saya cakap kita kena berani menunjukkan diri. Bila kita tanya, kita jawab. Memang you pergi mana-mana kementerian, buat IT ni di kementerian ni kita tak ada bapak. Kalau kata kejuruteraan, dia ada kementerian kerja raya. IT dia tak ada kementerian. Walaupun orang kata ada kita ada kementerian multimedia kan, tapi itu bukan kita di bawah hana mampu. Itulah dia punya panggilan. That's why kita memang kita seolah macam kita dengan pentadbiran tu hampir sama. That's why kita kena cuba ubah supaya orang nampak
That's why kita kena ketengahkan dengan inovasi. Sebab selalu inovasi, kalau di India orang nampak inovasi ni lebih kepada kejutan. That's why kita sekarang di IT, di Malaysia IT, kita boleh tengok IT apa. Sebenarnya IT apa boleh buat? IT ni boleh begini sebab idea kita diterima di pengurusan. Walaupun orang kata itulah IT, habiskan duit je boleh. Tak semasa. Disebabkan IT itulah membantu. Orang kata, yelah kita beli server, boleh apa kan. Apalah beli server? Sebenarnya server itulah membantu untuk melancarkan kerja-kerja orang lain. Automation lah. Macam tu. Macam dia sekarang kan, orang kita kata kenapa kita kena beli VC, video conference. Sebab ni lah, kalau kita pakai percuma, nanti itulah security dia lah, apa lah, itu sebenarnya lah. Tapi kita jangan sampai tahap, jangan sampai kita frust, itu kita downkan semua, password semua kita berada kan. Betul lah. Jadi masa zaman-zaman PKP sekarang ni, apa yang Tun Mamat buat? Dengar ada meeting lepas ni InsyaAllah ada meeting pukul 10. Untuk sekarang ni memang kita bekerja di rumah lah. Cuma untuk technical memang kita minta hadir ke pejabat. Cuma technical pun macam server sekalipun kita boleh orang kata view pakai ni je lah kan, viewer je. Tak usah. Macam kita sekarang ni, kita buat saya cakap lah, kebanyakan jabatan-jabatan sekarang ni mesyuarat semua online. Jadi kita kena showkan dia itu siapa yang patut pakai. That's why saya sekarang ni kita try pakai yang free lah. Zoom ni free lah. Dan juga sekarang ni paling latest kita pakai Webex. Cisco Webex lah. Itu pun free. Cuma dari sudut kualiti gambar tu je yang kita kena tengok balik. Dan kita juga akan cadangkan pakai Google dan sebagainya. Macam quiz lah. Quiz kan pakai Google untuk ni kan. Tapi kebanyakan kita attendance sekarang pun kita buat online. Semua benda kita buat online. Macam di MPZ totally hampir 90% kot kita dah online. Konten kita semua dah online. Konten kita konten dulu kita mula saya bekerja di MPZ, konten kita ada 21 konten. Sekarang ni apabila hampir 10 tahun, konten kita hanya 4 je. Maknanya totally kita boleh buat online lah. Tapi macam saya cakap lah, kalau kita buat totally 100% online, zero konten, public akan bising. Sebab public ni kalau boleh nak, ada masa dia nak jumpa dengan kita. Sebab orang PKP kita tak risau. Sebab mereka sebenarnya boleh buat online tapi tak semua. Jadi kita kena tengok jugalah. Kita kena tengok juga keadaan orang. Kalau kita fikir shop kita sendiri, jadi itu jadi masalah. Jadi untuk memudahkan orang, memudahkan misalkan saja kita dengan MPZ untuk public, jadi kita sediakan dua benda-benda macam ni lah. Jadi itu nak kena tengok jugalah. So untuk jadi pengurus IT ni kita kena ada idea, kita kena berani ketengahkan dan kita kena berani untuk fight apa idea kita tu. Sebenarnya ialah biasanya management memang nampak benda tu menggunakan duit. Tapi sebenarnya itu adalah pelaburan. Kalau kes macam ni lah sekarang ni kan, semua orang nak online. Lepas tu marah kalau server down semua kan. Tapi kita nak kena invest kepada facilities tu juga. Kalau kita tak invest, macam sekarang ni lah. Okay, sekali masuk down, sekali masuk server down. Okay, yang kena marah siapa? IT manager juga. Tapi masa tapi masa kita bagi cadangan, macam orang pandang tak pandang kan. Tapi kita kena pandai untuk fight lah. Tools lah. Dia ada beberapa tools dalam pengurusan ni. Dia ada SWOT tools. Macam KIK, kita pakai KIK ada SWOT tools. Dia ada Blue Ocean strategy. Jadi kita kena tengok, kita kena bentang pengurusan ni. Kalau you buat ni, kau buat ni berlaku impact dia apa? Itu selalunya sebab ialah pengurusan ni macam kita lah, kita buat duit kan. Anak kita minta duit. Kau ni minta duit, kau nak buat apa? Tapi kalau dia beritahu justifikasi nak beli buku dengan buku ni, itu. Bagi pandangan saya, semua pengurusan adalah sama. Macam saya pun juga ada bisnes ICT. Ada juga akan kita akan minta, tuan, kalau justifikasi tu betul, dan jadi kita kena lulus. Tapi kadang-kadang justifikasi tu tak betul. Dia kena bagi kita maklumat betul. Macam ni kita nak ni. Sekarang kadang-kadang punca tak berjaya ni, sebab kita tak justifikasi tu dengan betul. Kita aja minta je, saya nak ni. Saya nak server ni. Saya nak storage banyak ni. Saya nak semua ni. Itu ya. Kerana benda ni yang menyebabkan kegagalan dalam sudut pengurusan. Sebab apa? Kira macam kita cakap adalah IT ni, dia tahu dia buat programming. Lepas tu dia tahu, okey benda ni. Tapi untuk juga nak bercerita tu kadang-kadang, aku nak cerita apa? Sebab orang teknikal dengan orang pengurusan dia berbeza. Kita duduk teknikal. Kita cakap, berceritalah apa-apa kan. Ini kalau ni sebenarnya basic dia, dia cabut je power, dia down, tak boleh access. Itu sebenarnya.
Tapi kita dah ceritalah. Kita ceritalah, ini kalau kita pakai Swiss ni, kita pakai Swiss ni lah, kita masuk ini, cucuk ni. Panjang kita cerita. Tapi kita tak cerita pun, kalau tak ada benda ni down. Betul lah. Yang utama bila Kerajaan Negeri Selangor kata ada peluang untuk belajar tu. Jadi saya rasa saya ambil peluang tu lah. Dan saya rasa kuis pun salah satu daripada Selangor punya, Kerajaan Negeri Selangor punya ni lah. Rindu tu masa rindu sangat lah kat kuis ni. Pertama lecturer lah Cik Khairul sendiri, Puan Selinda, Puan Ju Selinda, Dr. Mukmin. Dulu ingat saya tak apa? nak bukan nak bodek lah. Dah habis lah subjek. Subjek dah habis lah. Dah habis dah habis, saya tak bodek, bukan nak markas apa semua. Berbeza, sebab sebelum ni saya degree tu ke tempat lain. Lecture dia pun berbeza kan. Sama juga, bayar online juga. Tapi sesi belajar di kuis ni semua beza sebab lecturer dia dengan kita ni, dia seolah macam kita ni kawan, sahabat. Kan? Kita boleh bincang, kita boleh borak, kita boleh ni. Saya asal bukan daripada sekolah agama. Jadi masuk sekolah agama, universiti agama lah kita je kan. Jadi banyak benda lah kan. Dia punya impact kepala tu lain sikit. Tengok orang semua pakai songkok, orang pakai tudung labuh, dia jadi macam lecture tu macam pelik sangat kan. Betul jumpa kawan-kawan di kuis ni kan, kawan-kawan yang baik, yang memang letak takwa kepada Allah Ta'ala tu, masalah Sayyidina Muhammad ni pertama kan. Malam esok exam, tu malam baca tak boleh baca, tak faham baca pun tak faham, esok pagi baca Yasin je. Baca Yasin je. Bagus. Betul jawab soalan, Alhamdulillah berjaya lulus. Benda tu yang tak tempat lain tak ada. Kawan-kawan macam tu, kawan-kawan yang bila kita berpuasa, katalah puasa ni kan, saya duduk Masewa. Dulu kuis ni saya sebagai Kisda lah dulu masa sama saya Kisda, Bandar Sri Putra, dia tak macam sekarang. Dulu tak ada, hanya kuis, salah satu kuis tu satu je, semua adalah hutan. Menyewa pun kat Bangi Lama. Dekat adalah kat Bangi Lama. Nak beli kedai barang semua kat Bangi Lama. Tak ada kenderaan, kena naik kereta sapu daripada KTM sampai ke kuis, naik kereta sapu. Nak beli barang pasar malam kena pergi Bandar Baru Bangi. Saya bertahap pernah sekali pergi pasar malam Bandar Baru Bangi, sampai kat Jerat Cina tu motor pancit tengah malam pukul 11 malam, tolak motor. Sekarang semua ada tu. Sekarang semua ada lengkap. Ada lengkap. Kan? Bola Padang pun ada. Dulu Kisda Padang bola pun tak ada. Jangan cakap nak main bola keranjang, bola tampar, semua tak ada. Parking kereta pun hanya dekat dulu saya punya adalah pejabat pengurusan pentadbiran, pengurusan dekat asrama lelaki tu. Kan ada itu ya parking kereta sebenarnya. Sekarang parking kereta dah meluruh. Kan? Tasik pun dah ada tempat boleh bengayuh dan sebagainya, ada tempat jogging. Dulu tak ada, lengkap. Kenangan benda tu menyebabkan bila ada master, bila Dr. Mukmin maklum ada master sarjana, ada ditawarkan sarjana. Jadi saya rasa saya ajak kawan-kawan saya yang lain ambil. Baru tu memang dah ambil. Dan ada tu yang memang mungkin tak sambung degree. Jadi saya rasa tak apa, saya mulakan dulu. Jadi suasana tu sangat berbeza dengan sekarang lah. Sekarang ni patutnya rakan-rakannya tu patutnya seronok sangat. Sekarang ni isu dia kita tak perlu datang pun kuis. Dia belajar online. Macam ni lah. Kita ada Google Classroom. Dia belajar online lah. Saya belajar dengan Dr. Ustazah tu, dia memang online 100%. Ustazah Saleha. Yes, Ustazah. Saya lupa pula. Dah banyak sangat nama. Dia belajar memang dia online. Dia bukan IT. Tapi dia boleh bayar online. Jadi benda-benda macam ni yang adik-adik saya ke yang mana, saya rasa macam bila saya masuk Kisda tu, masa balik kuis balik, seolah macam uncle masuk balik kuis lah. Orang tu mana lah masuk belajar ni kan. Benda macam tu lah. Dan bila saya masuk balik bilik mesyuarat, bilik IT tu, saya tengok lah inilah tempat saya belajar. Betul. Terima kasih lah untuk sesi yang sangat menarik ni, perkongsian ni. So harapnya Tun Mamat boleh inilah teruskan kerjaya dan berjaya terus mencapai kecemerlangan bersama majikan sekarang. So saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudi. Terima kasih Cik Khairul dan juga semua dengan lecturer-lecturer yang ikuis lah. Semuanya lah yang dari Bunda saya masuk 29, daripada yang memang tak tahu apa-apa, nak on komputer pun takut-takut meletup komputer tu. Sampai sekarang Alhamdulillah saya pula mengajar, saya lah bagi training dan sebagainya. Saya ucap terima kasih kepada Cik Khairul dan sampai sekarang pun saya master pun
Cik Ros sekali lagi sebagai saya punya penyedia. Terima kasih di atas semoga Allah Ta'ala yang beri semuanya kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengajar saya dan kawan-kawan saya. Terima kasih banyak.